A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat ilahi setinggi-tingginya kerana memberi kita nikmat yang sangat besar yang namanya kehidupan. Nikmat yang sangat besar kerana kita masih ditemukan dalam majlis ilmu, kerana tidak ada majlis terindah di mata Allah kecuali majlis ilmu. Dan tidak ada ibadah paling hebat selain daripada menambah ilmu. Sebab itu kekuatan siapa yang ingin memburu syurga, siapa yang ingin merasakan, ingin mengimpikan untuk masuk ke syurga Allah, pasti dia tidak akan merasa jemu untuk menambah ilmu. Kerana ilmu dan syurga adalah seperti ikan dengan air. Tanpa cukup ilmu, tanpa tambah ilmu, kita tidak akan bertambah cinta. Kita tidak akan kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin kan untuk menjadi sebagai hamba Allah melalui ujiannya PKP kita. Semoga lalu ujian-ujian ini dilalui dengan penuh tabah, dengan penuh ketakwaan, dan akhirnya kita merasa bahawa sebagai hamba Allah kita tidak layak menolak apa yang dihadiahkan oleh Allah. Maka coronavirus ataupun PKP adalah merupakan satu daripada ujian, satu daripada cabaran. Maka doa kita, ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan, beri kami persokongan, beri kami keselamatan untuk menjalani ujian-ujian kami ini, insya-Allah. Juga kita panjatkan selawat setinggi-tingginya kehadrat kepada kekasih Allah yang menjadi pengikut Rasulullah. Maka kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana ini merupakan ungkapan paling manis, ungkapan paling besar maknanya di sisi Allah dan juga di sisi kekasih orang dapat syafaat atau layak mendapat syafaat. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti adalah mereka yang paling banyak berselawat. Maka sekali lagi mari kita angkat diri kita menjadi peminat-peminat berselawat yang akhirnya membersihkan hati, membangun jiwa dan menambah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, menambah cinta kita kepada apa yang disampaikan, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka pagi ini saya bersama Dr. Rubiah Hamzah, bersama Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, bersama-sama untuk menemani tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dipilih Allah untuk bersama-sama dalam motivasi pagi Dewan Dakwah. Bersama like and share, mari kita kongsi page Dewan Dakwah supaya dakwah ini terus bersemarak dan dakwah ini terus menjadi sebahagian daripada amalan, ibadah, kekuatan perjuangan kita. Kerana tidak ada dakwah yang tidak ada dakwah bermakna kita akan membunuh agama. Maka pada siapa yang ingin menghidupkan agama, maka hidupkanlah majlis dakwah dengan apa cara sekalipun. Kalau kita tidak boleh bercakap, kita boleh mendengar. Kalau kita tidak, maknanya kita boleh mendapat berjalan dengan baik dan seterusnya diberikan imbalan pahala terbaik kepada mereka yang menjadi pejuang-pejuang kepada agama Allah. Siapa bantu agama Allah, Allah pasti bantukan dia. Siapa senangkan majlis dakwah, pasti Allah senangkan kehidupan mereka. Oleh itu jangan berat tangan, jangan berat hati untuk membantu Dewan Dakwah untuk kami terus berjuang mempertahankan agama ini mengikut kemampuan dan mengikut kebolehan yang kami ada, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kerana studi bersama-sama dan like and page sekali lagi dalam like and share page Dewan Dakwah ini supaya dakwahnya dapat mencapai seluas-luas ruang. Hari ini kita nak bercakap ataupun pagi ini kita nak bercakap jangan bina musuh dalam diri kita. Maknanya kita kata kadang-kadang kita terlupa bahawa kita membina musuh kepada diri sendiri. Apa yang dimaksudkan membina musuh kepada diri sendiri? Pertama pagi ini kita nak bercakap tentang penyakit hasad dan dengki.
Hari ini kita kata hasad dan dengki sudah jadi satu pakaian. Hasad dan dengki sudah jadi satu perjuangan. Hasad dan dengki sudah jadi punca perpecahan bangsa, punca perpecahan agama, punca perpecahan keluarga, punca perpecahan pemerintah, dan punca perpecahan segala-galanya. Maka sekali lagi kita hari ini kita angkat bahawa berdasarkan buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh tokoh besar Imam Ghazali, mengatakan bahawa dengki atau hasad itu adalah termasuk golongan penyakit hati yang berat. Golongan penyakit hati yang berat. Hati kita ini ada sakitnya. Sebab itu kita kata kita nak menyemak hati kita, kerana ulama mengatakan bahawa hati kita ada dalam 3 keadaan. Pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat, hati yang menjadi pengikut Rasulullah, para ulama dan segalanya, ataupun kita para sahabat, para kita kata Khalifah Ar-Rashidin dan segalanya, ulama-ulama yang sudah pun berjuang, ataupun kita kata tabi'in yang sudah memperjuangkan agama sehingga sampai kepada kita, itu mereka mempunyai hati yang hidup. Sebab itu kita kata siapa yang ingin, yang suka, yang bersungguh-sungguh untuk membantu proses dakwah, ini bermakna hatinya masih lagi hidup. Yang kedua, kita kata hati yang sakit. Hati yang sakit ialah hati yang tidak begitu minat untuk menyokong majlis-majlis agama, tidak begitu minat juga untuk menambah ilmu, tapi masih menjalankan amalan harian ataupun kita kata fardu ain untuk dirinya. Maka kita kata hari ini dia taat, besok dia bermasalah, esok dia taubat, balik lagi buat dosa. Ini kita kata hati yang sakit, hati yang sekejap putih sekejap hitam. Ini adalah hati-hati kita. Hati-hati kita yang kita merasa ada Allah, kita tahu ada Rasulullah, kita tahu ada syurga dan neraka, tapi kadang-kadang kita biarkan diri kita terjebak dan menjadi apa yang kita kata musuh kepada diri sendiri. Ini yang kita paling takut. Maka yang hati yang ketiga ialah hati yang mati. Hati yang sudah tidak lagi merasa apa-apa, tidak merasa bersalah lagi untuk melawan larangan-larangan Allah dan tidak merasa tekilan lagi untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini yang kita paling takut. Kita paling takut kerana kalau hati yang mati kita bimbang. Begitu juga hati yang sakit. Jangan dibiarkan hatinya terus sakit, kerana sakit itu boleh membawa kepada kematian. Jadi kalau orang sakit dia berubat, maka kalau hati kita sakit, batu ubat dia. Ubat secepatnya, kerana apa kita kata, jangan sampai tersinggah virus yang namanya hasad dan dengki. Okay? Bila kita kata penyakit dengki, merupakan tadi kita kata penyakit yang paling berat, penyakit hati yang paling berat dan amat berbahaya. Amat berbahaya yang menyebabkan kehidupan kita terus menjadi bermasalah. Kemudian kita katakan, bagaimana agaknya apa yang kita kata hasad dan dengki, tidak lain dia bukan ada beberapa jenis. Pertama, kita katakan orang yang hasad dan dengki ini ialah orang yang merasa senang untuk melihat orang susah dan dia merasa bahagia, menjadi susah hati ataupun rasa tak selesa hidup bila melihat orang yang didengki itu berada dalam keadaan kemewahan ataupun dalam keadaan kemudahan. Orang yang ingin merasakan bahagia melihat penderitaan orang lain. Maka hasad dan dengki artinya orang yang tidak senang melihat orang lain senang. Orang yang tidak merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Maka sekali lagi, maka dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan kebahagiaan orang itu rosak, ataupun dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu dengan apa cara sekalipun. Maka kalau kita hurai, semua orang rasanya sudah tahu apa itu hasad dan dengki. Maka kita kata kita sekarang ini nak fokus kepada usaha bagaimana nak menghilangkannya, supaya penyakit yang kita bina dalam diri kita ini tidak terus kekal di dalam hati kita, tidak terus kekal dalam diri kita. Sebab itu kita katakan, jangan menjadi musuh kepada diri sendiri. Jangan bina musuh dalam diri sendiri. Maka apa yang dimaksudkan ialah kerana tidak ada jalan pintas untuk membaiki hati, untuk membersihkan hati, untuk menghidupkan hati selain daripada ilmu.
Maka sekali lagi, langkah pertama, kalau kita semak diri kita, adakah kita pernah tidak senang dengan kesenangan orang lain? Adakah kita merasa tidak selesa dengan kemewahan orang lain? Adakah kita tidak selesa dengan kepayahan dan pangkat orang lain, kedudukan orang lain dan kebahagiaan orang lain? Ini yang kadang-kadang kita kena semak, kerana selagi kita ada simpanan menyimpan benda-benda itu, sama ada antara kita adik-beradik sebagai kaunselor, kami pernah dapat panggilan daripada seorang kakak, doktor, macam mana saya nak hilangkan rasa dengki saya kepada adik saya kerana adiknya bernikah dengan orang kaya dan mendapat kemewahan-kemewahan yang melimpah, sedangkan dia menikah dengan rakan sekerja tetapi gajinya tidak seberapa dibandingkan dengan pendapatan adiknya. Dia setengah mati menderita kerana memikirkan bagaimana dia nak mendapatkan kemewahan sebagaimana yang diperoleh oleh adiknya. Maka dia kata kamu akan mati tengah-tengah jalan dan kamu akan merasa tidak pernah namanya tenteram kerana dia sudah membunuh, dia sudah memiliki musuh yang besar dalam dirinya. Memiliki hasad dengki bermakna kita memiliki musuh dalam diri kita sendiri. Okay? Ingat balik, hasad dengki artinya sedang membina musuh dalam diri sendiri. Kemudian kita katakan dia merupakan, kata-kata hasad dengki merupakan apa kita kata, kalau kita tidak benar-benar mengetahui apa asas, apa puncanya, maka kita katakan hasad dengki membawa kepada bencana, membawa kepada kerosakan yang besar kepada diri, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh itu sekali lagi, tidak ada, yang paling kita bimbang ialah bukan saja kehidupan dunianya rosak, kehidupan akhiratnya rosak, tetapi kehidupan beragamanya juga rosak. Kerana orang yang menyimpan dendam, sakit hati, dengki ini, ibadahnya tertolak, tidak diterima. Ini yang kita takut. Maka sekali lagi, insaflah bahawa sebenarnya orang-orang yang dengki itu tidak memperoleh apa-apa. Orang yang dengki itu tidak, orang yang didengki tidak merasa apa-apa. Maka untuk apa kita dengki dengan orang? Untuk apa kita susah hati dengan senangnya orang? Untuk apa kita susah hati dengan senangnya orang? Maka sekali lagi, mari kita bangun kekuatan. Jangan pernah singgah lagi. Kalau masih ada, tolong tanggalkan penyakit ini dari hati kerana dia membawa satu kemusnahan. Yang paling utama ialah kemusnahan dalam kehidupan beragama. Kemusnahan dalam kehidupan beragama, kemusnahan dalam kehidupan dunia, dan paling malang sekali ialah kemusnahan dalam kehidupan bersama di akhirat. Okay? Apa sebab kita kata dia sengsara dalam kehidupan? Kerana orang yang dia dengki tidak akan merasa apa-apa, tidak kurang apa-apa, tidak akan hilang apa-apa. Sedangkan orang yang berdengki tadi terus dalam keadaan yang sengsara, keadaan yang tidak tenteram, keadaan yang huru-hara, kata orang, dari segi jasad dan jiwanya. Okay, oleh itu kita katakan sekali lagi, maka kalau boleh kita hendak berusaha sebaik mungkin, okay, untuk membina kekuatan, berusaha sepenuh hati dengan teliti supaya sifat dengki itu dapat diusir dari jiwa. Ini kekuatan. Jangan biarkan dengki dengan adik-beradik, dengki dengan katakan saudara mara, dengki dengan keluarga, dengki dengan jiran, dengki dengan sahabat, dengki dengan orang lain dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Okay? Bagaimana caranya? Tadi kita kata tambah ilmu. Tolong cari ilmu yang ada kaitannya bagaimana untuk membersihkan hati dan membersihkan jiwa. Jika ini tidak diangkat, kita tidak mampu untuk menikmati rasanya bahagia sebagai hamba Allah di dunia, dan kita dianggap sebagai membina musuh di dalam diri sendiri. Ini istilah yang digunakan oleh Imam Ghazali. Jangan membina musuh dalam diri kamu sendiri, kerana kita kata bila kita pertama kita membina musuh pada diri kita sendiri. Sebab kita tak gembira dengan diri kita. Kita tak senang dengan diri kita. Itu yang pertama, yang malang, yang paling malang. Tercabutnya bahagia, tercabutnya tenang, tercabutnya apa yang namanya, apa yang kita katakan tenteram, ataupun kita kata ketenangan yang sepatutnya kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah menjadi musuh. Kita bermusuh juga dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bermusuh dengan sahabat, kita bermusuh dengan adik-beradik, dan kita bermusuh dengan kemungkinan kita bermusuh dengan satu masyarakat.
Maka sebab itu sekali lagi, mari kita sama-sama belajar melenyapkan musuh ini supaya kita tidak membina musuh di dalam diri, tidak membina musuh dalam keluarga, tidak membina musuh dalam sahabat, persahabatan, dan dalam kita tidak membina musuh dalam masyarakat. Okay? Kerana itu kita katakan yang paling utama ialah bila kita punya rasa hasad dan dengki yang masih subur dalam hati, maka kehidupan beragama kita juga akan turut mati dan berbahaya. Jadi sekali lagi, bila mati cinta agamanya, jika mati takut Tuhannya, jika mati tidak bimbang rasa dosanya, maka ini bermakna kita kata hidup kehidupan beragamanya mati. Okay? Kemudian kita katakan hasad dengki juga menjadikan membahayakan diri kita sendiri kerana kita rosak hubungan dengan Allah. Macam mana kita kata rosak hubungan dengan Allah? Kita tidak senang melihat apa yang direzekikan Allah kepada orang lain. Okay? Bila kita tidak senang dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada orang lain, bermakna putus hubungan tauhid kita dengan Allah. Kita tidak menerima. Tak nak banyak. Kita tidak menerima takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada orang lain. Kita sudah menentang apa yang Allah lakukan kepada orang lain. Kita mengatakan Allah tidak adil kepada kita, memberikan kepada orang lain, tidak memberikan kepada kita. Ini bermakna kita kata hubungan tauhid kita dengan Allah rosak. Bila hubungan ini rosak, maka rosaklah seluruh kehidupan. Okay? Ini yang kita paling bahaya. Sedangkan kita tahu bahawa minta maaf banyak ujian Allah pagi-pagi, okay? Maka kita bangun kekuatan. Terimalah kelemahan ini. Maka kita anggapkan mengapa kita kata rosak kehidupan beragama, kerana rosak hubungan dengan Tuhan. Rosak hubungan dengan Tuhan kerana kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah beri pada kita. Kedua, kita susah hati, sakit hati dan kita tidak menerima takdir bahawa Allah yang menentukan rezeki dan Allah memberikan rezekinya secara paling adil kerana tidak ada yang lebih adil selain Allah. Maka kita kata kalau kita kata kita dengki dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, bermakna kita sudah tidak redha dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang kita katakan tercabut keyakinan bertuhannya, rosak keyakinan bertuhannya, rosak hubungan tauhid dengan Tuhannya. Kalau ini sudah rosak, bermakna akan rosaklah segala-galanya. Okay? Oleh musuh ini kekal dalam diri kita. Kerana ini akan kita perangkap. Maka kita kata kita sudah melanggar tentang kita sudah memohon kepada Allah, maka sekali lagi pelanggaran tauhid ini adalah menoda keimanan kita. Bila kita kata menoda keimanan kita, maka dia sangat bahaya untuk agama kita seterusnya. Untuk kelangsungan agama kita sangat-sangat bahaya. Malah kesalahan yang dilakukan itu akan bertambah disebabkan dengki yang terus membiak kerana dia sudah menjadi bola balingnya iblis, bila sudah menjadi rakan sayawatnya syaitan yang mana setiap hari tidak akan melepaskan hamba-hamba yang benar-benar untuk membaiki diri. Maka kita sudah bersekongkol dengan iblis, kita sudah menjadi bola balingnya syaitan, maka tidak mungkin hubungan dengan Allahnya akan jadi lebih baik. Oleh itu sekali lagi, mari kita sama-sama hilangkan. Okay, jangan sampai kita memisahkan diri kita daripada kaum-kaum awliya, para wali Allah, serta anbiya, para nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita katakan kalau rosak hubungan dengan Allah, bermakna rosaklah hubungan dengan para nabi. Maka kalau inilah yang rosak, maka tidak makna lagi kehidupan setakat ini. Kemudian kita katakan
Hasad dengki ini juga menjadi racun, menjadi musuh kepada kita kerana kita sudah tidak mampu lagi untuk bekerjasama dengan ahli masyarakat. Kita sudah tidak lagi mampu bersama untuk menjadi membaiki hubungan kita dengan hamba Allah yang lain. Kerana itu sekali lagi iblis tidak akan meninggalkan kita. Akhirnya sampailah kita menjadi orang yang paling kufur kepada Allah, orang yang paling tidak percaya dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Maka sekali lagi kita kata bencana-bencana ini bukan saja merosakkan diri, tapi paling mahal ialah membunuh kehidupan bermasyarakat, dan akhirnya kita terus tergenggam dan bermuafakat dengan iblis dan menjadi apa yang kita katakan orang surah iblis, hinggalah kita termasuk kepada menjadi golongan-golongan yang kafir atau kufur. Sebab memang inilah yang membuatkan iblis paling gembira kerana apa? Dapat menghilangkan menambah bencana kepada orang-orang mukmin. Sebab itu iblis tidak berhenti berjuang untuk mempertahankan apa yang disumpahkannya kepada Allah, bahawa aku akan merosakkan seluruh anak Adam kecuali mereka yang bertakwa. Maka kekuatan ini yang nak kita angkat, bahawa hasad dan dengki ini merupakan sebahagian daripada hadiah-hadiah yang disediakan oleh iblis untuk memerangkap kita, yang disediakan oleh syaitan untuk menggelincirkan kita menjadi pengikut-pengikut mereka. Maka berhati-hatilah dengan jelasnya bahawa hasad dan dengki ini merupakan kekotoran jiwa yang kita dapat menghilangkan semua amal kebaikan. Kekotoran jiwa. Kalau kotor bajunya kita boleh basuh, kotor rambutnya kita boleh shampoo, kotor badannya kita boleh sabun, tetapi kotor jiwanya kita tak tahu nak pakai pencuci apa, kecuali bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah, kecuali menambah ilmu untuk terus dekat dan lebih terus taat kepada Allah, dan terus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah sudah bekalkan kepada kita, kerana Allah tidak pernah berlaku tidak adil. Maka kalau yang terbaik ialah kita mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Tidak melihat apa kelebihan yang Allah bagi kepada orang lain, tetapi melihat kelebihan yang sudah dibekalkan Allah kepada kita. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang ada di tangannya, bermakna Allah akan tarik rezeki itu. Sebab itu kita kata siapa bersyukur, Allah akan tambah rezeki dengan syarat bertambah. Jangan terus berhenti di sini. Siapa yang bersyukur, Allah tambah rezekinya kepada mereka yang bersyukur, yang bertambah dekatnya dengan Allah, bertambah taatnya dengan Allah. Kalau syukur hanya di bibir, maka tidak menjadi apa-apa. Maka bersyukurlah dengan tanda apa? Bersyukur mana kamu bertambah taat dengan Allah, bersyukurkan bermakna kamu bertambah dekat dengan Allah. Kalau ini syukurnya, maka pasti syukurnya itu membuatkan Allah menambah rezekinya. Tapi kalau kita kata syukur di bibir saja, ataupun kita kata syukur hanya menggunakan nafsu, hanya menyebutnya atas selera nafsu, maka kita tidak akan dapat pertambahan. Sama juga menuntut ilmu. Kalau kita katakan salah satu daripada pemansuh kepada rasa dengki ialah bertambahnya ilmu, maka kepada semua penuntut ilmu, yakinkan diri, bangun balik kekuatan bahawa aku menuntut ilmu menggunakan iman. Aku tidak menuntut ilmu menggunakan nafsu. Ada orang menuntut ilmu kerana nak jadi pandai, nak gitu, nak digelar itu, digelar macam-macam. Sama juga orang yang bekerja kerana ilmu, orang yang bekerja dengan iman, dengan orang yang bekerja dengan nafsu. Orang yang bekerja dengan nafsu ingin mendapat keuntungan sahaja. Tetapi orang yang bekerja dengan iman, di samping keuntungan, dia juga hendak beribadah kepada Allah, nak rasa dekat lagi dengan Allah. Ini kekuatan-kekuatan yang nak kita angkat. Maka sekali lagi, orang yang menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dengan rasa keimanan, bukan menuntut ilmu dengan rasa rasa dengan nafsu semata-mata. Maka sekali lagi, mari kita merasa bila bertambah ilmu, kita akan bertambah takut dengan Allah. Takut juga, jangan hanya takut dari segi nafsu. Takut, dan harus juga takut berasaskan iman. Apa maksud takut berasaskan nafsu? Orang yang merasa takut dosa, takut itu, takut ini dengan Allah, tetapi tidak membuat perubahan apa-apa pada dirinya.
Takutlah mati tapi tidak membuat persediaan untuk mati. Takutlah berdosa tapi tidak pernah berusaha untuk membaiki diri supaya dapat tinggal atau lepas daripada dosa. Maka kekuatan yang kita nak angkat. Tapi kalau kita takut dengan Allah, takut hilang agama, takut hilang hubungan dengan Allah, takut hilang hubungan dengan Rasulullah, takut hilang hubungan dengan keluarga, takut hilang hubungan dengan para sahabat, takut hilang hubungan dengan masyarakat. Kalau mati, siapa yang nak kuburkan kalau bukan ahli masyarakat? Maka takutnya harus dibantu dengan iman, bukan dibantu oleh nafsu. Bila dibantu oleh nafsu, maka dia akan ungkapkan dia takut, tetapi tidak membuat sebarang perubahan untuk membaiki dirinya, untuk menambah ilmunya, ataupun untuk membuat yang terbaik untuk dirinya, selamat daripada dosa, selamat dari putus hubungan dengan Allah. Maka orang yang kita katakan takut dengan Allah dengan iman, maka dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan dirinya lebih baik, untuk menjadikan dirinya lebih dekat pada Allah, lebih taat pada Allah, yang akhirnya membuat hidupnya lebih bahagia sebagai hamba Allah, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menanggalkan dengki dan hasad ini dari hatinya, sehingga dia merasa dia bahagia dengan apa yang sudah dikurniakan oleh Allah. Maka sekali lagi mari kita melihat mengapa dengki itu merupakan bahaya di dunia ini. Disebabkan dengan menyimpan perasaan dengki dalam hati, kita sendirilah yang merasakan sakitnya. Sakit di dunia yang tidak dapat dilihat dari luar dengan mata, kita sendiri yang sebenarnya tersiksa dengan kedengkian itu, dan kita pasti akan selalu bersusah hati. Kita akan selalu berdendam dan kita akan selalu berkeras hati. Sebab orang-orang yang kita anggap sebagai musuh itu, yang kita hasadkan tadi itu, tentunya tidak sunyi dari nikmat-nikmat yang Allah limpahkan ke atas mereka. Maka kalau kita kata, kalau kita terus mendengki, hasad dengan orang itu, kemungkinan oleh kerana mereka bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Orang yang bertahan ujian, orang yang tidak kisah kamu dengki ke tak dengki, dia tetap taat dengan Allah, Allah akan limpahkan lagi rezeki. Maka pendengki akan bertambah sakit hatinya, bertambah sakit jiwanya. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak menyebut nama Allah. Ini yang paling kita takut, okey? Sebagai manusia, kita pasti ingin memperoleh nikmat, dan mereka yang demikian itu, maka kerana apa? Nikmat Allah tidak pernah berlaku dalam keadaan tidak adil. Maka orang yang tak bersih jiwanya, dia merasa Allah tidak adil. Orang yang masih menyimpan hasad dengkinya, dia merasa bahawa Allah tidak adil dengan dia. Ada kadang-kadang kita melihat situasi orang yang taat solatnya, menjaga ibadahnya, tetapi harta rezekinya sangatlah sempit. Sedangkan orang yang tidak, yang kita kata tidak mentaati Allah, dibekalkan rezeki melimpah ruah. Ini pun kadang-kadang menimbulkan aku ibadah tapi tak dapat rezeki, tapi orang yang tak ibadah juga dapat rezeki melimpah. Ini juga merupakan permainan-permainannya iblis untuk memerangkap kita, supaya kita terus terpukau dengan harta-harta dunia, sehingga segala ibadah kita tidak mampu untuk mempertahankan iman kita, kerana rasa sangat sengsara dengan rasa dengki dengan orang yang dilihatnya. Oleh itu sekali lagi, kalau ada kejadian-kejadian yang berlaku bahawa orang yang tidak taat, orang yang menentang perintah Allah tapi dapat rezeki melimpah, itu bukan namanya rezeki, itu istidraj, amaran dari Allah untuk membuat dia jauh lagi dengan Allah. Oleh itu sekali lagi, kalau ada di antara kita yang masih merasa terus-menerus akan merasa menyimpan rasa dengki ini, dia akan melalui satu proses kehidupan yang sempit. Ini yang kita takut. Kerana apa? Yang lebih malang lagi, dia akan mengalami penderitaan batin, penderitaan jiwa, daripada disebabkan apa yang disimpannya selama ini. Oleh itu,
Di waktu itu dia akan merasa bahawa musuh kita pun bergembira dengan kemalangan yang kita. Maka apa yang terjadi? Apa yang menjadikan kita terus sengsara? Kerana apa? Kita tetap bahagia dan gembira melihat musuh-musuh yang kita dengki itu berada dalam penderitaan. Bermakna kita tidak akan terbuka hati untuk membantu. Dan kita paling sengsara untuk terus melihat orang-orang yang kita dengki itu berada dalam kemewahan. Inilah sakitnya. Maka kalau dikatakan, kalau sahabat susah, kita tak terbuka hati untuk membantu, bermakna kita merupakan manusia yang paling tidak berpedah di mata Allah. Sebab itu manusia paling berguna di mata Allah, manusia paling hebat di mata Allah adalah manusia yang banyak gunanya, banyak membantu, diperlukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita melihat bahawa penyakit ini merupakan penyakit yang paling buruk, antara yang buruk, yang boleh menjerumuskan kita kepada kufur dan membunuh, menjerumuskan kita kepada kehidupan yang paling sengsara. Maka mari kita lihat apa agaknya. Okey, apa agak punca je. Tadi kita tidak mahu melihat puncanya dulu, tapi kita melihat dulu apa agaknya, bahaya-bahayanya. Setelah kita mengetahui bahaya-bahaya daripada musuh dalam diri ini, musuh yang kita bina dalam persahabatan, musuh yang kita bina dalam pergaulan, musuh yang kita bina dalam masyarakat ini akan membuatkan kita hidup semakin sempit, makin sengsara, makin tidak membawa apa-apa kebaikan. Hilang kebaikan selama ini, hilang kebaikan di dunia, dan yang paling takut ialah hilang kebaikan di akhirat, putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan agama, maka sekali lagi sengsara menanti pada setiap perjalanan. Maka mari kita tengok, kalau boleh kita kita nak melihat secara seimbas apa agaknya secara ringkas sebagai penutup, apa agak yang menyebabkan timbulnya perasaan hasad dengki yang sulit untuk dihapuskan ini. Sebab sedangkan apakah Allah memberitahu ataupun menyatakan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 32. Ayat 32 kita kata, janganlah kamu mengharapkan agar limpahan kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu melebihi sebahagian daripada yang lain. Maka kita katakan Allah yang menentukan. Allah dah beritahu, jangan kamu dengki, jangan harapkan kata apa yang ada pada orang lain tu ada pada kamu juga. Jangan. Sebab itu kita kata hasad dan dengki ini menjadi racun. Okay? Sebab itu berlumba-lumbalah kamu. Ini dipesan oleh Allah, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat ampunan dari Allah. Okay? Dari Tuhanmu. Dan tidak dibenarkan kedengkian. Itu dari surah Al-Hadid ayat 1, ayat 21. Okay? Berlumba-lumba dapat ampunan. Ini kita kata supaya tidak rosak amal kita. Tidak rosak hubungan dengan Allah kita. Kemudian kita katakan Nabi bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud tidak dibenarkan kedengkian. Melainkan dalam dua perkara, iaitu seorang yang dikurniakan harta oleh Allah, kemudian digunakannya untuk hal-hal agama sehingga habis hartanya itu, dan juga seorang yang dikurniakan ilmu pengetahuan oleh Allah, kemudian dia mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Kita hanya boleh dengki pada dua benda saja. Yang pertama, kita kata dengki kepada orang yang ada harta tetapi tidak menyimpan hartanya. Orang yang punya harta tapi membelanjakan seluruh hartanya kepada hal-hal yang ada kaitannya dengan agama. Ini seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar yang menyerahkan semua hartanya untuk fisabilillah, yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar yang memberi separuh dari hartanya, Sayyidina Osman dan sebagainya. Para sahabat berkorban habis-habisan dengan harta mereka untuk dijadikan saham untuk perjuangan fisabilillah. Ini kita harus jelas sikit. Orang kaya tapi pemurah. Tapi sebab kebanyakan orang kaya kedekutnya setengah mati. Maka yang kita boleh dengki, kata Nabi, apabila ada orang kaya tapi pemurah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hanya boleh dengki apabila ada orang yang ada ilmu tapi bermati-matian menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmunya dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Dua saja sebab ataupun dua saja benda dengki yang Allah benarkan. Okey?
Maka kalau kita melihat apakah agaknya kita katakan sebab-sebab tadi, kita melihat ada beberapa sebab yang Allah sudah bekalkan kepada kita. Satu, kita kata sebabnya apa? Kita kata pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian. Sekali lagi mari kita semak diri kita. Pernah tak kita bermusuh dengan orang yang kita tak boleh minta maaf? Pernah tak agaknya kita rasa sakit hati dengan orang sehingga kita rasa jealous dengannya, ataupun kita kata kalau boleh kita nak buang semua permusuhan dengan siapa saja dan kita nak buang kebencian. Kerana kebencian dan permusuhan ini menjadi punca kepada munculnya iri hati, hasad dan dengki. Yang kedua, kita habiskan sikit lagi. Yang kedua, hasad dan dengki timbul apabila adanya perasaan tinggi diri dalam hati, menganggap kita adalah lebih mulia daripada orang lain. Dengki juga boleh berlaku apabila kita merasa kita lebih baik dari orang lain, kita lebih tinggi dari orang lain, maka kita akan merasa susah hati, akan merasa tidak senang jika ada orang yang ingin mencabar kita, ingin mencabar kedudukan kita, ingin menjadi pesaing kepada kita. Ini juga boleh menimbulkan kedengkian. Dan yang ketiga, orang yang merasa ingin jadi pemimpin tertinggi, nak dapat the highest post, maka orang yang ingin mengimpikan untuk mendapat kedudukan paling tinggi dalam masyarakat, maka mereka akan berusaha semampu mungkin supaya tidak ada pesaing-pesaing yang boleh menggugat kedudukan mereka. Maka mereka dengan penuh rasa hasad dengki akan memusnahkan kehidupan orang-orang yang dikatakan menjadi pesaing kepadanya. Dan akhir sekali, dengan waktu yang ada, hasad ini boleh timbul disebabkan oleh dengan dasar jiwa manusia yang buruk dan bakhil, dan juga yang telah berbuat kebaikan kepada timbul disebabkan jiwa manusia yang buruk. Apa maksud jiwa manusia yang buruk? Jiwa manusia yang tidak disiram dengan agama, jiwa manusia yang tidak disiram dengan hadis Rasulullah, jiwa yang tidak melihat keindahan dari kacamata Allah, jiwa yang susah untuk beribadah, jiwa yang jauh dengan Allah, jiwa yang hanya mabuk dunia, menjadi hamba-hamba dunia, tidak mampu menjadi hamba akhirat. Maka orang-orang yang begini, kita katakan, akan sentiasa susah hati melihat orang lain senang, dan dia merasa senang hati melihat orang lain susah. Maka kalau kita masih memiliki jiwa-jiwa ini, maka sekali lagi mari kita semak supaya kita mampu menyuci diri kita ini dengan menambah ilmu, dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah, dengan banyak-banyak istighfar, dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak-banyak membuat amal kebajikan, memberi dan memberi dan memberi. Dan akhir sekali membaiki balik hubungan kita dengan Allah, mengkaji balik ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan tauhid, ilmu-ilmu yang ada kaitannya bagaimana membangun rasa cinta kepada Allah. Maka jika tidak ada ilmu-ilmu ini, kita bimbang, kita akan terperangkap langsung sebagai seorang yang jadi musuh kepada diri, musuh kepada orang lain. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pagi ini akan membantu kita menyemak diri, akan membantu kita menjadi sebahagian daripada orang yang sedang memproses diri. Maka sekali lagi jangan lupa like and share page Dewan Dakwah, dan andai kata ingin turut serta, bukan ingin turut serta, mesti turut serta untuk membantu Dewan Dakwah meneruskan usaha mengadakan siri-siri kita kata motivasi pagi ini, dengan memberikan dengan tuan-tuan dan puan-puan memberikan sokongan-sokongan dalam bentuk dana, dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk sedekah, apapun yang namanya, asal saja tangannya mampu untuk kita katakan membantu agama Allah. Kerana itu sekali lagi, kalau kita rasa bahawa menambah ilmu ini satu kewajipan, satu kemestian, maka sekali lagi membantu usaha dakwah juga merupakan satu kemestian. Mudah-mudahan kita adalah hati-hati para sahabat yang tidak sayang dengan harta demi untuk mempertahankan agama dan menjadi bekal terbaik
untuk kita sampai ke akhirat nanti. Jadi sampai di sini dulu pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan kita akan terus berjuang bersama-sama. Bersama-sama membantu, bersama-sama menderma, bersama-sama untuk merasakan nikmat cinta agama, cinta Allah, cinta Rasulullah, sehingga kita dimasukkan oleh Rasulullah sebagai pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang fisabilillah dengan sumbangan-sumbangan yang kita bekalkan untuk Dewan Dakwah, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Apa yang saya kongsikan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kemudahan untuk terus mengamarakkan atau terus menambah ilmu di waktu pagi begini, waktu duha begini, waktu yang terbaik untuk kita merasakan bahawa hati yang tenteram itu merupakan modal untuk meneruskan kehidupan di hari-hari yang mendatang, hari-hari seterusnya. Maka sekali lagi saya berseru like and share page ini dan kongsikan dengan seramai mungkin, dan teruslah memberikan derma-derma seikhlas mungkin, memberi sokongan seikhlas mungkin untuk kami boleh mengupgrade banyak benda-benda, menambah banyak lagi program-program dakwah dalam bentuk forum, dalam bentuk soal jawab, dalam bentuk apa saja untuk membolehkan dakwah sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam cara yang paling senang. Maka teruslah membantu Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara. Mudah-mudahan ini menjadi sebahagian daripada cita-cita impian kita untuk dijadikan bekal pelindung pada api neraka dan modal untuk menjadikan bukti bahawa kita memang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah di masa-masa akan datang. Sekali lagi jangan lupa like and share page Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara untuk terus memanjangkan lagi kekuatan-kekuatan dakwah kita di kalangan sahabat, keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah yang terbaik untuk kita merasa nikmatnya sebagai hamba Allah. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.